الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا وليفقه أقوالنا. صدق الله العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi diberinya kepada kita usia dan diberinya kepada kita kelapangan dan lebih-lebih lagi diberinya kepada kita hidayah dan petunjuk sehingga kita dapat bertemu sekali lagi pada bulan ini, merupakan kuliah yang pertama selepas bulan Ramadan dan juga Hari Raya. Selamat Hari Raya kepada semua, maaf saya dan batin. Taqabbalallah minna wa minkum. Menjadi kebiasaan para sahabat Nabi apabila mereka bertemu di Hari Raya, mereka akan mengucapkan Taqabbalallah minna wa minkum, yang memberi makna mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima daripada kami dan menerima daripada Tuhan ataupun daripada kamu. Apa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadi ucapan Hari Raya, iaitu amal ibadah sepanjang bulan Ramadan. Sama ada ibadah itu di waktu siang ataupun di waktu malam. Di waktu siang berpuasa, dan Nabi SAW menyebut, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap ganjaran daripada Allah, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Di waktu malam, solat tarawih, man qama Ramadan, siapa yang mendirikan ibadah terutamanya solat di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan ganjaran daripada Allah, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Maknanya ibadah dalam bulan Ramadan ini di waktu siang pun ada dan di waktu malam pun ada. Dan cukup dengan satu solat di waktu malam, mendirikan solat di waktu malam, cukup dengan satu puasa di waktu siang, sekiranya penuh dengan iman dan mengharap ganjaran Allah, ikhlas, diampunkan semua dosanya yang telah lalu. Apatah lagi kalau 30 hari berpuasa dan 30 kali bersolat tarawih. Jadi sebab itulah sahabat-sahabat di penghujung Ramadan ataupun masuk bulan Syawal, mereka akan mengucapkan mudah-mudahan Allah menerima ibadah Tuhan dan menerima ibadah daripada kami. Kemudian apakah matlamat? Ini kita ulang kaji sikit. Apakah matlamat? Allah Subhanahu Wa Taala memfardukan ibadat puasa dan diberinya seluas-luas peluang untuk kita mengerjakan ibadah yang lain dalam bulan Ramadan. Tidak lain tidak bukan matlamatnya disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Kutiba alaikumus siyam, wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Jadi maknanya Allah Ta'ala dah sebut objektif matlamat daripada berpuasa tersebut, iaitu supaya kita bertakwa. Ini bermakna tuan-tuan dan puan, sekiranya benar-benar ikhlas mengharap ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, takwa kita di bulan Syawal ni lebih tinggi daripada takwa kita di bulan Syaban hari itu. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala menyebut diwajibkan kepada kita ini berpuasa supaya kita bertakwa. Dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala sedemikian, mudah-mudahan kita mencapai takwa yang lebih tinggi. Sekiranya kita mendapat takwa ni, apa yang kita dapat? Sekiranya kita mendapat takwa, itulah
tujuan semua amal ibadah. Yang paling penting apabila seseorang itu bertakwa, dia mendapat syurga. Ini yang paling penting sekali. Amat rugilah orang yang tak dapat syurga. Sebab di akhirat besok dia 2 tempat dia. Tak ada 3 tempat, tak ada 4 tempat, 2 sahaja. Iaitu syurga ataupun neraka, wa'iyadzubillah. Macam mana nak dapat syurga? Kita rujuk balik Quran. Bukan dengan kepala kita sendiri. Macam mana nak masuk syurga ni? Macam nak masuk rumah ke apa? Tak. Cara dia semua di dalam Al-Quran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan cepat-cepatlah kamu mencari keampunan Tuhanmu. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan cepat-cepatlah kamu bersegera mencari syurga Tuhanmu yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Syurga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi syurga ni disediakan oleh Allah Ta'ala untuk orang yang bertakwa. Macam mana nak capai takwa? Ayat puasa tadi. Kalau macam itu, kita mesti berpuasa supaya kita dapat takwa. Dengan takwa kita dapat syurga. Di sini pentingnya ibadah kita di bulan Ramadan. Sebab ganjarannya syurga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dunia, apa lagi yang kita dapat di dunia? Buka lagi Quran. Apa saja yang berkaitan dengan takwa. Sebab puasa dapat takwa. Kalau dapat takwa, apa yang kita dapat di akhirat, di syurga? Apa yang kita dapat di dunia pula? Buka lagi Quran. Ada. Siapa yang takwa di dunia? Wa may yattaqillah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Diberikan kepadanya pintu jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan diberinya rezeki daripada arah yang dia tak sangka-sangka. Wa may yattaqillah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dia cukup. Macam tu Allah Ta'ala sebut. Pencipta kita sebut macam tu je. Siapa yang takwa kepada Allah, cukup. Apa cukup? Tidak diperincikan oleh Allah. Kalau ahli tafsir, kalau macam tu, maknanya terbuka. Dia cukup segala-galanya. Cukup dari segi perasaan dia, cukup dari segi keamanan yang dia rasa, cukup dari segi ketenangan, cukup dari segi rezeki, cukup dari segi kesihatan, cukup ya. Innallaha balighul amri qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra. Dicukupkan bagi dia bahawa hasbuk, dan Allah Ta'ala menguruskan urusan dia. Tak usah risau. Itu semua urusan Allah, Allah akan bereskan. Dan Allah Ta'ala menjadikan tiap sesuatu itu ada ukuran dia, ada ketentuan dia. Ini janji Allah. Apa lagi? Buka lagi ayat takwa. Masya Allah, banyak takwa ni. Kita harapkan bulan Syawal ni selepas selesai Ramadan kita dapat semua. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kamu, maka sebaik-baik bekalan adalah takwa. Bermakna kalau kita mencapai takwa di hujung Ramadan dalam bulan Syawal, seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dah ada bekalan. Tak nampak bekalan dengan mata kasar kita, tetapi kita merasa cukup. Dan insya-Allah bekalan takwa ini akan mencukupkan kita sepanjang tahun ni, dan insya-Allah sepanjang umur kita. Jadi bekalan yang terbaik adalah takwa. Kemudian kalau kita mencapai takwa, apa lagi yang kita dapat? Kalau benar-benar takwa dan benar-benar beriman, tuan-tuan, kita semua jadi wali Allah. Jangan terkejut pula. Ingatkan wali ni orang dukun-dukun bomoh tu, itulah wali. Ramai orang Melayu kata macam tu. Yang boleh doa-doa keluar parang terbang, yang boleh jalan atas air. Itu orang Melayu kita fikir cara macam tu.
Sebab apa mereka fikir macam tu? Sebab dia dengar orang lain cakap macam tu. Sebab apa orang lain cakap macam tu? Orang lain pun dengar daripada orang. Tengoklah Al-Quran. Apa makna wali dalam Al-Quran? Makna wali di dalam Al-Quran yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala inna awliya Allahi, ketahuilah bahawa wali-wali Allah itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak perlu takut dan mereka tidak perlu bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, iaitu mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka orang yang bertakwa. Itu sahaja makna wali. Maknanya kalau kita ni tak reti lah nak buat apa ni, nak buat ubat ke bomoh ke apa, tak reti kita nak berjalan atas air, kita jangan menyangka kita bukan wali. Kita mungkin wali sekiranya kita memenuhi ciri-ciri yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, iaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun, iaitu mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Siapa yang beriman dan bertakwa, wali Allah lah dia. Itu makna dia, wali Allah yang sebenar. Sebab itu semua sahabat wali, sebab mereka diradai oleh Allah. Radiyallahu anhum wa radu an. Allah redha pada mereka, mereka redha kepada Allah. Sebab itu orang-orang yang mengunjungi masjid Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah wali. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Masjid Allah ni termasuklah surau. Adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Allah Ta'ala confirmkan, siapa yang memakmurkan masjid, surau, mereka adalah wali. Mereka adalah orang yang beriman. Maka kita jagalah baik-baik anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini kepada kita. Istiqamah. Biarlah kita selepas daripada bulan Ramadan ini semakin tinggi takwa kita. Kalau di Mekah, semakin ujung Ramadan semakin giat. Hotel-hotel pun makin mahal kalau makin masuk 10 akhir Ramadan. Menunjukkan masing-masing bekerja untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada minggu ni kita tengok sambung berkenaan dengan perang Uhud. Kita ambil pengajaran sikit daripada perang Uhud lagi sekali. Kenapa kita mengambil ataupun kita cuba memperincikan perang Uhud ni? Sebab banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu bahawa peperangan Uhud ini yang berlaku pada tahun 3 Hijrah, pada peringkat awalnya umat Islam menang. Kemudian berlakulah kesilapan yang mengakibatkan mereka kalah. Tetapi selepas daripada perang Uhud, perang Khandaq, perang Mu'tah, perang Tabuk, perang Mekah, umat Islam tak kalah. Umat Islam tidak lagi kalah. Kenapa? Kerana pengajaran yang Allah Ta'ala beri dalam peperangan Uhud ini sudah cukup pahit. Aku tak nak kata pahit, cukup pahit pada sahabat, dan telah mengambil 70 nyawa sahabat disebabkan kesilapan mereka. Tapi disebabkan kesilapan itu, mereka tidak lagi buat silap sampai ke akhir. Sebab itulah kita juga turut sama mesti mengambil pengajaran daripada ini. Sebelum tu kita ingatkan lagi sekali, kita belajar sirah bukan kisah lama. Ya, memang dia berlaku di zaman Nabi, tetapi pengajarannya segar hari ini dan juga untuk masa depan. Kenapa? Kerana kisah ini dimuatkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran berupa ayat-ayat Allah, dan ayat-ayat Allah ini kekal sehingga ke hari kiamat. Jadi cabaran kerja rumah untuk kita dan untuk anak cucu cicit kita adalah kerja rumahnya bagaimana nak mengambil ayat Quran
dan kisah-kisah yang berlaku di zaman Nabi itu untuk dilaksanakan di zaman ini dan untuk dilaksanakan di zaman yang seterusnya. Ini yang penting. Pada kuliah yang lalu kita telah melihat kisah orang-orang munafik. Tak silap saya ya. Kita sentuh berkenaan dengan orang-orang munafik. Kerana apa? Kerana Nabi dan sahabat bergerak seramai 1,000 orang menuju ke Bukit Uhud untuk berperang di sana. Di tengah jalan 300 orang keluar. 300 orang keluar dengan berbagai-bagai alasan. Minta maaf ke, minta maaf banyaklah di kedai tak ada orang tunggu ke, tanaman tak ada orang nak siram ke, apa sahaja alasan. Lalu mereka menarik diri. Jadi sifat pertama orang yang tidak beriman adalah suka mencari alasan. Itu pengajaran hari ini tu. Ya, suka mencari alasan. Mencari alasan daripada melakukan perkara-perkara yang baiklah. Terutamanya jihad. Sebab jihad ni pada orang yang beriman, mereka menganggap jihad ni sebesar-besar ibadah. Dan Nabi pun menyebut di dalam hadis, kemuncak Islam adalah jihad. Disebut dalam hadis Zurwatus Sinam. Zurwah ni kemuncak. Dan kemuncak ibadah dalam Islam ni adalah jihad. Berjuang di jalan Allah untuk meninggikan kalimah Allah. Apa makna meninggikan kalimah Allah? Meninggikan kalimah Allah ini bermakna Islam itu mesti menang. Mesti di atas lain. Contohnya hari ini keluar berita JAIS kalah lagi dengan Mahkamah Sivil. JAIS tangkap apa nama yang mengaku Rasul tu. Dia mengaku Rasul, tangkap dia. Kalau dalam mahkamah syariah memang habis dah orang tu, dia mengaku Rasul. Mana ada Rasul selepas Nabi Muhammad? Orang tu bawa kes ke mahkamah sivil, kalah JAIS. Ini makna kalimah Allah di bawah. Kalimah Allah tu berada di bawah sebab kalah kes. Jadi makna berjuang ni meninggikan kalimah Allah, maknanya apa sahaja yang berkait dengan syarak menang. Itu maksud meninggikan kalimah Allah. Boleh ya? Jadi berjuang di jalan Allah, bila orang sebut al-jihad fi sabilillah atau berjuang di jalan Allah, apa saja yang bermakna di jalan Allah, di jalan Allah tu maknanya meninggikan kalimah Allah. Seperti mana Allah Ta'ala menyebut di dalam surah At-Taubah, wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Dan Allah Ta'ala menjadikan kalimah-kalimah kafir di bawah, kalimah Allah di atas. Itu makna dia, meninggikan kalimah Allah. Banyak lagi kes-kes yang kalimah Allah ni di bawah. Jangan kita dengar macam tu kita selamat tak? Esok hari kiamat Allah telah tanya kita, macam mana pula di zaman awak kalimah Allah ni di bawah? Allah akan tanya, apa yang awak lakukan? Contohnya apa? Kalimah Allah ni maknanya Islam, berada di bawah. Contohnya kes Ridwan Abdullah melawan Indira Gandhi, berebut penjagaan anak. Tuan-tuan ikut tak perkembangan tu? Ini dalam 6-7 tahun lepas. Bawa di mahkamah syariah, menang Ridwan Abdullah, penjaga anak, lelaki perempuan 2 orang. Dibawa ke mahkamah sivil, Indira Gandhi isteri dia, menang di mahkamah sivil, pulangkan balik budak tu. Mahkamah tu di mana tuan-tuan? Sumandu. Hakimnya Melayu, kalimah Allah jatuh lagi. Jadi meninggikan kalimah Allah maknanya Allah syariat Allah Subhanahu Wa Taala itu berada di atas. Jadi perang Uhud adalah menegakkan kalimah Allah.
Macam mana? Iaitu bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, kalimah Allah di atas, sebab Nabi menjadi ketua negara. Tapi bila Nabi berada di Mekah, kalimah Allah itu di bawah. Apa saja keputusan, Abu Jahal menang, dia berkuasa. Apa saja keputusan, Abu Sufyan menang. Nabi kena tindas, sahabat-sahabat kena tindas. Kalaulah Nabi Islam ni hanya solat sahaja, Nabi boleh solat di rumah dia, tak Mekah, tak ada masalah. Kalaulah Islam ini puasa sahaja, Nabi boleh puasa di rumah dia, tak ada hal. Kalaulah Islam ini hanya haji sahaja, tak payah Nabi hijrah, duduk di Mekah, sebab haji itu di Mekah. Hanya 25 km saja Arafah, padang Arafah. Apa pula pergi ke Madinah sampai 450 km. Mesti ada sebab lain. Kalau Islam itu solat sahaja, pergi surau sahaja, tak payah Nabi berhijrah ke Madinah. Di Mekah boleh solat. Dan Nabi pernah bersolat di Masjidil Haram. Sebelum tu tak ada orang nak berani kacau Nabi. Nabi solat orang tengok geram. Apa dia buat dakwah ni? Geram je. Tapi nak usik tak boleh sebab Abu Talib, menteri besar Mekah, bapa saudaranya walaupun kafir, tapi mempertahankan anak saudara. Jangan usik anak saudara pun. Sebab tu orang Arab dia kutuk. Orang sihir lah, apalah, penipu, macam tu. Tapi bila Abu Talib meninggal pada tahun 10 kenabian, orang kata, sekarang ni kita lanyak Muhammad. Maknanya Nabi mula kena fizikal ni, fizikal yang mana sentuh badan ni adalah selepas Abu Talib meninggal. Ketika mana Nabi sedang solat, ni dalam sirah. Mana Nabi solat di Masjidil Haram. Sebelum tu orang tengok je, orang tak boleh nak kacau tubuh badan dia. Tapi lepas Abu Talib meninggal, ketika Nabi solat, orang kacau dia, orang ganggu dia. Sehinggalah mereka ganggu tu sampai Nabi tak kuat. Kita kalau tak kuat lah di tengah-tengah orang yang jahat, bila orang tolak-tolak kita, apa kita buat? Tak ada, kita nak marah orang kan, apa lah kita nak marah orang ni, hipuk dia orang tu, baru kita tahu. Jadi kalau orang kacau-kacau kita dalam keadaan lemah. Itu kalimah kita di bawah. Tapi Nabi dah orang kacau dia, Nabi pun geram. Apa kacau-kacau ni? Apa kata Abu Jahal? Oi, kau marah aku? Kau tahu tak Mekah ni semua kawan-kawan aku. Semua kelab-kelab di Mekah ni semua di tangan aku. Kelab dalam bahasa Arab nadi. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Kau panggillah nadiyah, panggillah kelab-kelab kau semua. Sanad'u zabaniyah, aku akan panggil malaikat zabaniyah. Cuba tengok, kelab-kelab ni lawan malaikat, siapa menang? Dan ketika itu malaikat zabaniyah dah muncul. Tunggu Nabi panggil saja. Kalau Nabi panggil je, hancur habis dah kelab-kelab. Itu dia ayat Al-Quran yang kita selalu baca. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jadi Nabi kalau di Mekah, kalau Nabi nak solat, Nabi solat. Kalau orang tolak dia di Masjidil Haram, dia solat di rumah dia. Tak ada orang kacau. Puasa lagi lah ibadat yang orang tak tahu. Kalau kita puasa sunat, pergi kat supermarket ke mana orang tahu kita puasa. Sebab tu Allah Ta'ala kata fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya orang berpuasa ni betul kerana aku. Dia nak nunjuk dia berpuasa, dan aku yang akan membalas pahala yang besar. Kalau Nabi nak haji, tak payah berhijrah. Kalau Nabi berpuasa, Islam ni puasa sahaja, tak payah hijrah Madinah. Kalau Islam ni solat sahaja, tak payah hijrah Madinah. Nabi hijrah ke Madinah kerana nak meninggikan kalimah Allah. Itu dia, rahsia dia. Sebab Nabi boleh solat di rumah, tetapi pelacuran di Mekah Nabi tak boleh halang. Sebab undang-undang dah macam tu. Nabi boleh puasa di rumah, tetapi arak yang berleluasa di Mekah Nabi tidak boleh halang.
kalimah Allah di bawah. Nabi boleh menunjukkan haji, tetapi riba yang berleluasa di Mekah Nabi tidak boleh halang, tak boleh benteras. Kalimah Allah di bawah. Cakap lebih sikit ditindas, cakap lebih sikit Sumayyah dibunuh, cakap lebih sikit Yasir dibunuh, cakap lebih sikit Bilal dihempuk badan dia dengan batu. Ini maknanya kalimah Islam di bawah, kalimah kafir di atas. Tapi bila Nabi hijrah ke Madinah, berubah. Ketua negara Rasulullah, kalimah kufur semua di bawah, kalimah Allah di atas. Itu maknanya meninggikan kalimah Allah. Tapi kalau berlaku di depan mata kita, kes demi kes demi kes, kalah, maknanya kalimah Allah tak tinggi tu. Kerana Allah Ta'ala tak tanya Abu Bakar. Abu Bakar dia dah berjuang, kalimah Allah di atas. Allah Ta'ala akan tanya kita. Lebih tanya orang Somban Dua ni, macam mana keputusan macam ni? Awak tinggal mana? Taman sekian. Oh, Somban Dua juga. Mahkamah pun Somban Dua. Apa nak jawab di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Baik, balik kita kepada berkenaan dengan perang Uhud tadi. Jadi sebarang jihad di zaman Nabi adalah untuk meninggikan kalimah Allah. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, kalimah Allah di atas. Saya nak tanya, kuis lepas Ramadan ni. Di Mekah kalimah Islam di bawah, kalimah Allah di atas, kafir di atas. Apa saja Abu Jahal cakap, mengikut. Islam tak boleh ada suara. Tapi di Madinah kalimah Allah di atas, sebab Nabi ketua negara, undang-undang Islam. Soalannya, daripada kalimah Allah di bawah, tiba-tiba di Madinah kalimah Allah di atas, di manakah perubahan daripada kalimah Allah di bawah menjadi di atas? Bila berlakunya kalimah Allah ni berubah menjadi atas? Bila? Dia berlaku dalam peristiwa hijrah. Nabi hijrah daripada Makkah pergi Madinah. Di Makkah Nabi ditindas, kalimah Allah di bawah. Tapi bila hijrah sampai di Madinah, Nabi ketua negara. Apa saja Islam cakap kena ikut di atas, kan? Maknanya berlaku dalam peristiwa hijrah. Sebab tu kalender kita tahun 1 diambil peristiwa hijrah. Kalau orang Kristian yang lain, bila lah kita nak letak tahun 1 kita ni, tahun yang paling best, tahun 1. Dia letaknya tahun kelahiran Nabi Isa. Nabi Isa lahir tu tahun 1. Sampai dah tahun 2022, maknanya dah 2022 tahun Nabi Isa lahir. Kelahiran tu benda besar. Tapi dalam Islam, ya, kelahiran Nabi itu satu benda yang besar, kewafatan Nabi satu benda yang besar, tetapi ada lebih besar lagi. Sayyidina Umar ketika dia menjadi khalifah, surat menyurat Islam ni tak ada tahun. Ada hari bulan dengan hari dan bulan je. Tahun tak ada. Punyalah teruk yang Arab ni tamadun tak ada. Cuba kita buat surat pejabat, hari bulan dengan bulan je, tahun tak ada. Bayangkan. Tapi macam itulah orang Arab dulu. Bila Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal, apa tahun lah? Entah. Tahun gajah mari ni masuk Mekah. Tahun gajah je lah. Tak ada tarikh. Tahun gajah. Esok tahun banjir ke, tahun hujan lebat ke. Macam tu. Jadi tapi Islam dah makin menang jadi kuasa besar dunia zaman Sayyidina Umar. Rom kalah, Parsi kalah. Rom tu macam Amerika lah, Parsi ni macam Rusia, kalah. Islam ni dah hebat. Takkanlah surat tak ada tahu. Jadi Sayyidina Umar yang ketua negara kata, marilah kita tulis tahun, hari, bulan, tahun. Tahun bila ni? Kalau dia fikir diri dia, tahun aku jadi khalifah lah, tahun 1. Sampai kiamat dia orang ingat tahun Sayyidina Umar jadi khalifah.
tapi dia tak fikir diri dia. Dia nak letak tahun di mana Islam ni hebat. Tahun Nabi lahir ke? Tahun Nabi meninggal ke? Tak. Tahun hijrah, bila kalimah Allah daripada bawah menjadi atas. Ketika hijrah, letak tahun tu tahun 1. Mana tahun aku? Tahun 22 hijrah ke, tahun 32 hijrah ke, macam tu. Maknanya backdate balik. Semua surat tahun 1 adalah tahun kalimah Allah jadi atas. Dalam peristiwa hijrah. Saya nak bagi kuis lagi satu. Baik, kalimah Allah di bawah menjadi atas dalam peristiwa hijrah. Tapi peristiwa hijrah ni dia panjang. Daripada Nabi keluar daripada rumah tengah hari. Tengah hari orang Arab tak keluar. Sebab orang tidur. Panas, semua duduk rumah masing-masing. Tuan-tuan jangan pelik pergi Makkah. Waktu pejabat dia macam mana? Kita 8 sampai 5 kan. Pernah tak tanya di Makkah, macam mana waktu pejabat tuan-tuan? Tanya orang Makkah. Waktu pejabat dia pagi sampai tengah hari. Lepas tu tidur. Pukul 5 buka sampai pukul 8 malam. Cuba tanya siapa yang pergi Makkah tu tanya. Maknanya tidur tengah hari ni memang penting pada orang Arab. Pada setengah-setengah pejabat. Jadi Nabi keluar daripada rumahnya dalam peristiwa hijrah bersama Abu Bakar waktu tengah hari ketika orang semua tidur. Di situ mulanya hijrah. Kemudian Nabi tak terus hijrah sebab orang cari Nabi nak bunuh. Kalau Nabi ikut tapi Kuala Lumpur, ikut jalan Kuala Lumpur tu kan memang orang cari. Tapi di Kuala Lumpur kan ke sana, Nabi pergi ke sana. Memang orang tak cari ke sana. Madinah ke utara, Nabi pergi ke selatan dulu. Pergi ke Bukit Jabal Thur. Jadi orang pun carilah belah utara, Muhammad mana ni, mana, siapa yang dapat hadiah 100 unta. Tak jumpa. Rupanya Nabi di selatan. Nabi berada dalam gua. Bila Nabi nak keluar daripada gua, bila orang dah tak larat nak cari, dah berputus asa. Kalau dah hari keempat, kelima tak jumpa ni, Muhammad dah lepas ni. Kau yang lambat. Padahal Nabi tak keluar daripada gua. Setelah orang Mekah dah putus asa, baru Nabi keluar. Itu pun dalam gua sampai lagi orang Arab kat situ. Di puncak bukit sampai orang Arab. Siapa tuan-tuan yang dah masuk gua tu? Yang dah mendaki? Ada ya? Saya dah 30 kali dah mendaki. Masuk gua. Bawa orang ni mendaki. Dululah. Sekarang ni tak larat dah mendaki. Kemudian setelah Arab berputus asa, Nabi keluar daripada gua, bergerak ke hijrah. Ada lagi orang yang nampak. Ingatkan dah putus asa dah. Ada orang ternampak macam ada 2-3 orang menuju ke utara Madinah. Lalu orang tu cepat-cepat masuk ke bandar Mekah, masuk ke restoran ke mana. Oi, aku nampak ada 3 orang. Nabi, Abu Bakar dan pemandu jalan, Abdullah bin Uraiqid. Aku nampak ada 2-3 orang sedang bergerak ke Madinah. Ada lagi ni. Jadi orang pun semua, sebab hadiahnya 100 ekor unta saya dapat tangkap Nabi. Jadi orang pun mula dah nak bergerak. Surakah bin Malik, dia ni tamak. Dia nak dia seorang sahaja. Lalu cepat-cepat dia mengawal keadaan, kata, manalah ada hari kelima, ke-6 dah ni. Orang tak dah sampai Madinah lah. Tak ada lah orang lain lah tu. Jadi orang lain pun duduk balik, makan balik kat restoran, kat mana. Elok orang duduk, elok dia keluar seorang. Dia keluar dan dia pecut. Sampailah dia nampak memang betul Muhammad, Abu Bakar dan Abdullah bin Uraiqid. Dia kejar. Dah hampir dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jatuh kuda dia. Terpeleot dia punya kaki, jatuh. Dia tepuk balik cepat. Nabi dah jauh, dia kejar lagi, elok dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terpeleot lagi kaki untuk tu. Dia bangkitkan balik kuda dia, dia kejar. Benda yang sama, dah sampai banyak kali jatuh.
Unta pun sakit, tuan unta lagi sakit, tuan kuda. Saya ingat kalau kita jatuh motor sekali tak apa. Cuba jatuh 3-4 kali, tak bangun lah. Ketika Surakah bin Malik jatuh dan tak bangkit lagi, Nabi patah balik. Sedangkan bila dia kejar tu, Nabi terus jalan. Nabi tak kisah dia. Nabi yakin dengan Allah. Abu Bakar yang cuak. Tapi lepas dia jatuh tak bangun-bangun, Nabi tengok tak bangun, Nabi patah balik. Nabi pun pergi dekat dengan dia. Yang ni Nabi 2 orang, dia seorang dalam keadaan letih. Kalau Nabi nak belasah dia, nak pancung dia bila-bila je. Lalu Nabi kata pada Surakah, kau kejar aku. Nabi tahu dia nak cari unta 100 ekor. Kata Nabi, aku janji pada engkau hadiah yang lagi best lagi. Surakah kata apa dia? Aku akan hadiah engkau gelang Maharaja Parsi. Maharaja Parsi tu gelang dia aku akan hadiahkan kat kau. Jadi fahamlah Surakah, bukan saja Nabi akan mengalahkan Mekah satu hari nanti, Nabi akan mengalahkan kuasa besar dunia. Sebab nak ambil gelang Maharaja Parsi tu, bukan gelang nak ambil macam tu. Kalau pergi tempah senang gelang ni, tapi nak ambil dari tangan dia, kena kalahkan negara dia dulu. Nak ambil gelang daripada Presiden Putin di Rusia, nak tempah kedai senang, tapi nak ambil gelang kat tangan dia tu, kena kalahkan tentera dia, baru kita ambil gelang dia. Kalau dia pakai gelang lah. Maknanya Islam akan berada di atas, bukan sahaja di atas Mekah, tapi di atas dunia bila Parsi kalah. Dan memang zaman Sayyidina Umar, Parsi kalah. Barang-barang Maharaja Parsi dia bawa balik ke ibu negara Madinah daripada Parsi sana. Dia punya gelang Maharaja Parsi. Nabi dah wafat. Sayyidina Umar panggil Surakah. Surakah dah masuk Islam. Surakah meh. Hari tu ada Nabi cakap janji kat kau bagi gelang kan? Ada. Dan tengah jatuh terpelak tu, ambil ni gelang Maharaja Parsi yang Nabi janjikan pada kau. Baik, balik pada soalan. Kalimah Allah di bawah di Mekah, kalimah Allah di atas di Madinah. Berlaku dalam peristiwa hijrah. Bila perubahan tu, soalannya pada detik mana? Pada detik mana berubah kalimah Allah tu di atas dalam peristiwa hijrah yang panjang tu? Ketika Nabi dikejar oleh Surakah dan Surakah jatuh dan Nabi boleh pancung, kalimah siapa yang lebih tinggi? Kalimah Nabi yang lebih tinggi. Maknanya belum sampai Madinah lagi, di padang pasir, perjalanan di antara Mekah ke Madinah, kalimah Nabi dah tinggi dah. Tuan-tuan dan puan nak tahu, kalimah Rasulullah, kalimah Islam tinggi bila Nabi keluar daripada gua. Bila Nabi masuk daripada gua, Quraisy cari Nabi lagi sampai ke pintu gua. Maknanya kalau mereka tahu Nabi di dalam gua, mereka akan kepung gua tu dan akan bunuh Nabi. Masih lagi kalimah Quraisy di atas. Tapi bila Quraisy keluar ataupun Quraisy dah balik ke tempat dia, meninggalkan Nabi dalam gua, Nabi keluar daripada gua tu, kalimah Allah dah berada di atas. Dalam perjalanan Surakah tu, kalimah Islam di atas. Sebelum sampai Madinah, dah sampai Madinah, ketua negara Rasulullah SAW, memang kalimah Allah tu di atas. Ini disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kamu tak tolong Nabi, Allah dah tolong Nabi. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnain. Ketika Nabi dihalau keluar daripada Mekah, Nabi berdua dengan Abu Bakar. Idh huma fil ghar. Ketika mereka berdua di dalam gua. Abu Bakar takut melihat kaki-kaki Quraisy di dekat pintu gua. Sebaik pintu tu di bawah, dia nampak kaki saja. Quraisy tak tergerak nak tengok bawah. Abu Bakar dah menggeletak. Abu Bakar bisik dekat Nabi, "Lau yarawna tahta qadamahim darban."
Jarak di antara Nabi, Abu Bakar dan Quraisy antara saya dengan kamera ni. Sebab ada pintu gua bawah. Kaki nampak macam mana kaki tripod kamera ni, kaki tiga ni, macam itulah Abu Bakar lagi nampak kaki kamera. Tapi tak nampak muka. Kata Abu Bakar, kalau mereka tunduk tengok kat bawah, habislah kita. Lalu Nabi kata kepada Abu Bakar, kau jangan takut. Kita bukan berdua, kita bertiga, Allah. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnain. Ketika orang kafir menghalau keluar daripada Mekah berhijrah, mereka berdua idhuma fil ghar. Ketika kedua-dua mereka berada di dalam gua, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi berkata kepada kawannya Abu Bakar, jangan takut, Allah bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Allah Taala menurunkan ketenangan kepadanya. Wa anzala junudan lam tarawha, dan Allah Taala menurunkan malaikat tentera yang mereka tidak dapat melihatnya. Wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Dan Allah menjadikan kalimah kafir di bawah, kalimah Allah di atas. Ini dia. Di gua tu. Kenapa saya cerita panjang ni? Kita balik kepada apa yang berlaku hari ini. Kalimah Allah ni jatuh ke bawah dan kalimah kafir berada di atas. Siapa tanggungjawab? Kita bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut dalam ayat yang lain, wala yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Allah Taala sekali-kali tidak menjadikan orang-orang kafir lil kafirin 'alal mu'minin, di atas orang yang beriman jalan. Allah tak bagi jalan. Maknanya kalau kita benar-benar beriman pada Allah, orang kafir tidak berada di atas. Kalimah mereka di bawah. Tetapi disebabkan ramai orang-orang Islam ini yang iman mereka itu masih lemah. Bila lemah, kalimah-kalimah mereka juga lemah. Jadi ini pengajaran pada kita. Kita tak masuk lagi apa dia pengajaran Uhud tadi. Tapi maknanya nak pergi berjihad, sebab pergi berjihad Uhud ke Badar ke apa ke adalah untuk meninggikan kalimah Allah. Kalimah Allah dah tinggi dah di Madinah lepas hijrah. Tapi Quraisy datang ke Mekah untuk mengalahkan orang Islam, untuk menjadikan kalimah Islam di bawah. Jadi pertarungan tinggi, bawah, atas, bawah ni pertarungan yang berkekalan sehingga ke hari kiamat. Sebab itu difardukan, diwajibkan jihad. Macam mana diwajibkan puasa? Kutiba alaikumus siyam, wahai orang beriman, diwajibkan kepada kamu puasa. Ayat yang lain sama bentuknya macam kewajipan puasa. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan ke atas kamu berperang. Sama dengan kutiba alaikumus siyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Tapi umat Islam hari ini dengan lemahnya mereka dan kurangnya mereka memahami perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, puasa insya-Allah orang Islam puasa. Tapi bila berjihad, macam ayat yang kedua tu macam tak biasa dengar je. Maka jatuhlah kalimah Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah kita menyeru pada semua yang untuk kita sama-sama menginsafi. Menginsafi, dan amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dah sebut dalam hadis-hadis dia. Kalau kita asyik dengan dunia, perang Uhud pun kalah sebab dunia. Bila melihat barang-barang rampasan yang banyak, turunlah tentera yang berada di bukit, turun ke bawah melanggar perintah Nabi. Orang kutip rota, kita pun nak kutip juga rota. Apa semua turun. Akhirnya kalah. Jadi samalah Nabi SAW memperingatkan, idza tabayatum bin nasiah, kalau kamu bermuamalah dengan riba.
Ramai tak masyarakat kita yang main dengan riba. Wa akhastum iqal al-baqar. Dan yang petani, yang penternak ni asyik pegang je ternakan dia. Wa raditum birzar'i, dan petani pula asyik bertani je, tak nak pergi berjihad. Wa taraktumul jihad, dan kamu meninggalkan jihad. Dengan riba, dengan carrier petani, dengan asyik dengan petani dia, penternak dengan jihad, tak ada seorang nak buat. Sallallahu alaikum zullat, Allah Ta'ala akan meliputi kamu dengan kehinaan. La yanzi'u ankum hatta tarji'una ila dinikum. Dan Allah Ta'ala takkan tarik kehinaan tu sampailah kamu kembali balik kepada agama kamu. Iaitu kembali kepada perintah Allah, berjuang di jalan dia. Kalau tidak, kita berada dalam kehinaan. Rumah kita banglo, ya betul, rumah banglo. Tapi apa makna banglo kalau Ridwan tu tak dapat nak ambil anak dia? Kalah dengan mahkamah sivil. Apa maknanya? Rumah kita rumah banglo, kereta kita kereta besar. Orang yang mengaku Rasul, dia betul. Orang ambil tindakan jaiz, Jabatan Agama Islam Selangor, salah. Banglo kita pun tak guna. Allah akan tanya dengan banglo-banglo kita, Allah tanya. Marilah kita kembali, ya, kepada agama kita. Qulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.